Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suara jelas ke? Suara jelas ke ataupun live dekat Facebook ada sangkut? Sebab internet kat rumah rasa macam laju dah, tapi dekat OBS ni macam slow. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Jadi sementara kita tunggu sahabat-sahabat masuk sebab dah lewat dah ni. Patut 9 suku. 9.20 baru boleh mula. Jadi untuk maklumannya, untuk nak dimaklumkan bahawa untuk sesi belah malam untuk kamus Faraid sepatutnya hari Isnin sehingga hari Rabu. Cumanya sebab saya nak buat untuk kelas mendobek kitab, dicadangnya mula 19 bulan. Lagipun kamus Faraid kita pun yakni pembicaraan kamus Faraid pun dah nak habis. Jadi saya cadang untuk kita buat untuk sesi malam ni dan juga malam esok insyaAllah kita habiskan. Tapi kalau ada lagi saya berhajat untuk buat kelas, bolehlah untuk siapa-siapa nak ikuti, tak ada masalah lah. Mungkin saya akan buat lagi lah sebelah malam. Kalau kata belah petang tu mungkin bab yang susah-susah sikit, mungkin kalau perlu diulangkan balik, saya akan ulang balik lah apa yang Ustaz Asror ajarkan. Baik, jadi insyaAllah malam ni kita nak sambung lagi pada muka surat 10. Jadi marilah sama-sama kita membaca ummul kitab Al-Fatihah untuk memulakan pengajian pada malam ini, sesi untuk malam ini, sesi yang ke-8 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma iftah 'alaina hikmataka washrah 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana abwaabal 'ilmi. Allahumma iftah lana abwaabal 'ilmi. Allahumma iftah lana abwaabal 'ilmi. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Baik, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menghimpunkan lagi kita pada malam ni untuk sama-sama kita meneruskan lagi pengajian daurah Faraid, yakni sebelah malam, yakni kita baca kamus Faraid yang mana ada dalam yang telah disunting di dalam kitab I'anah An-Nahi bila ilmi Faraid, yang mana Ustaz Asror dah mula baca dah. Dah sampai pada muka surat ke-10. Boleh. Jadi kamu Faraid pun dah tak banyak dah, sikit lagi kita nak habiskan. Baik. Baik, jadi kita tengok dulu pada muka surat yang ke-10. Jadi muka surat 7 tu ada hutang lagi lah. Pada muka surat 7 tu, yang untuk jamek dengan ikhtisar tu tak baca lagi nanti. Semuanya kita nak sambung lagi pada muka surat 10. Okay, baik. Jadi yang pada muka surat 9 ni diharapkan dapat dah lah, dapat apa kita kata dah boleh baca sendiri dah lah.
Dah boleh baca sendiri jadual hijab ni. Cumanya ada tambahan lagi lah, ada tambahan lagi seperti mana pada kita kata kalau dalam kitab An-Nahi ni pada muka surat yang ke-7 dan yang ke-8. Kalau kita tengok pada muka surat yang ke-7 tu yakni yang daripada soal yang ke-3. Ma huwa tafsilu hajbihim. Yakni yang ketiga tu kita kata secara tafsirnya yang menghijabkan, kita kata kita kata bukan pada muka surat 8, minta maaf. Yakni pada muka surat 8 kalau dalam kitab An-Nahi ma tafsilul hajbin nisa'i. Hajbin nisa'i yakni yang kita kata hijab yang menghijabkan perempuan lah. Jadi yang menghijabkan perempuan tu ataupun kita kata yang boleh terima hijab tu yakni ada 7 orang. Sab'un, ada 7. Boleh. Jadi kalau kita tengok dalam jadual ni pada muka surat yang ke-9 kan, kalau kita tengok jadual hijab adanya kita kata 6. Dan yang ke-7 adalah mu'tiqah, yakni penghulu hamba, yakni ataupun kita panggil dengan puan hamba. Jadi puan hamba tu kita kata mu'tiqah tu yang ke-7. Cumanya dalam jadual hijab ni yang nombor 6 tu adanya akhun li boleh akhun li dia sama je. Maksudnya ukhtun li dan akhun li orang yang menghijabkan dia tu adalah sama. Ada 6. Abun, jaddun, ibnu, binti, ibnu beni dengan bintu beni. Boleh. Jadi ada 6. Baik. Jadi kalau kata ada kita kata rajin lah. Kalau kata rajin, jadual ni sebenarnya kita boleh jadual ni sebenarnya kita boleh tulis dalam simbol, dalam bentuk simbol. Macam mana yang saya dah bagi tahu pada awal-awal pembacaan kitab kamus Faraid ni, kita tulis siap-siap simbol-simbol. Untuk peringkat permulaan ni saya lebih syorkan untuk pakai simbol. Untuk peringkat permulaan, simbol yang kita kata ABC lah, itu lebih memudahkan. Bagus. Maksudnya kalau kita boleh faham ataupun kita boleh hafal yang Arab lagi bagus. Cumanya untuk peringkat permulaan, kalau kata kita kata orang-orang kebiasaan, orang ramai nak belajar faraid, lebih baik kita pergi kepada simbol dahulu, arah simbol. Boleh. Lepas tu barulah bila dah faham, barulah kita naik tangga seterusnya, kita hafalkan yang Arab. Boleh. Jadi sama je lah. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam jadual yang muka surat 9 ni, sebenarnya kalau rajin boleh kita tulis dalam bentuk simbol. Tulis dalam bentuk simbol. Boleh. Kalau edisi yang mana yang dah dijual, yang mana yang untuk yang mungkin yang dah beli, tak ada yang dalam bentuk simbol lah. Yang ni saya dah tambah. Mana dia? Yang ni yang saya dah tambah dah lah. Lepas daripada cetak, lepas tu saya editkan balik. Bila dah tengok, jadilah macam ni. Boleh. Tu kalau siapa rajin boleh buat, ataupun nanti saya share lah. Ni memang hajatnya nak share, cuma tak berkesempatan lagi lah. Macam ni lah. Maksudnya kalau dalam bentuk jadualnya akan jadi macam ni. Seperti mana dalam kat skrin, kalau semua orang boleh tengok kan. Baik. Kalau kita tengok pada muka surat 9 tu, pada muka surat 9 tu kalau kita tengok nombor 1 jaddah. Boleh. Dalam jadual tu dia tulis jaddah. Tapi sebenarnya kat situ jaddah kita kata min jihatil ummi. Boleh. Kalau dalam An-Nahi tu dia buat macam istilah macam tu. Jaddah min jihatil ummi. Tu. Ataupun kita kata jaddah li lah. Jaddah yakni datuk perempuan bagi ibu. Ataupun kita kata
kita kata daripada nenek perempuan daripada ibu si mati, ataupun kita kata nenek perempuan yakni yang sebelah ibu lah bagi si mati tu. Boleh macam tu. Kita buat dengan N1 IB, ataupun sebenarnya kita boleh je buat N IB, sama jugalah N IB. Boleh. Selepas tu kita ada jaddah liabi. Boleh. Ataupun kalau istilah lain yang untuk nombor 1 ni sebenarnya ummu ummin lah. Ummun ummin. Kalau nombor 2 ni ummun abin. Boleh. Ataupun jaddah li abin lah. Maksudnya datuk ataupun nenek yang kita kata daripada bapa si mati. Macam tu boleh. Lepas tu kita adanya bintu beni, ataupun kita kata cucu perempuan daripada anak lelaki-lelaki. Boleh juga kita buat dengan simbol CPAL, yakni cucu perempuan anak lelaki-lelaki, ataupun kita kata macam ni lah, cucu perempuan daripada anak lelaki-lelaki. Kalau kata kalau kata cucu perempuan daripada anak perempuan, kalau kita tulis CPAP, yang tu kita panggil zawi arham, yang tu tak dapat. Okey, lepas tu kita ada nombor 4. Yakni nombor 4 ni ukhtun syakik, yakni kita kata saudara perempuan si ibu sebapa. Lepas tu kita ada ukhtun liab, yakni saudara perempuan sebapa. Kita buat dengan simbol Q2. Lepas tu kita adanya ukhtun ukhtun lium. Kat sini saya dah pecah dah kat sini ni. Ukhtun lium dengan akhun lium. Boleh. Jadi untuk ukhtun lium dengan akhun lium, yakni saudara perempuan seibu dan saudara lelaki seibu, dia punya orang yang menghijabkan itu adalah sama. Boleh. Lepas tu kita tengoklah. Ibu kita buat dengan simbol IB, bapa B, anak lelaki AN. Okay, lepas tu kita adanya, kalau untuk cucu perempuan ni, kalau kata ada anak perempuan si mati, yakni 2 orang. Dia mesti 2 orang dan ke atas. Apabila kita kata 2 orang dan ke atas, maka pada ketika itu anak perempuan akan makan 2/3. Kita kata yang paling maksimum untuk perempuan. Jadi pada ketika itu dia menghijabkan ataupun kita panggil mahjub lah untuk cucu perempuan daripada anak lelaki-lelaki. Melainkan kalau pada ketika itu jadi asabah, tu lain lah. Boleh. Jadi kalau kata ada anak perempuan, maksudnya kalau contoh andai kata kita buat masalah, ada anak perempuan dan juga cucu perempuan, yang tu sahaja ada. Dan anak perempuan ni 2 orang, bilangan 2 orang dan ke atas, maka ketika itu cucu perempuan daripada anak lelaki tak dapat. Macam tu, dia mesti 2. Okay, lepas tu kita ada lagi CL. CL ni, lepas tu kalau kita tengok nombor 4, ada CL. CL ni ialah cucu lelaki-lelaki. Boleh. Lepas tu kalau kita tengok dekat K2. K2 ni ukhtun liab. Boleh, ukhtun liab, ataupun kita kata saudara perempuan sebapa, yang mana dalam dia, kita kata yang menghijabkan dia adalah bapa, anak lelaki-lelaki, cucu lelaki-lelaki, dan juga kalau kita tengok kat sini K1 2. K1 mesti ada 2 dan ke atas. K1 ni apa ni? Nombor 4, yakni ukhtun syakik, ataupun kita panggil dengan syakikoh lah. Boleh, ukhtun syakikoh ataupun syakikoh tu lah, qafha tu. Jadi kalau kata dia tu ada 2 orang dan ke atas, maka K2 tak dapat. Okey, baik. Lepas tu K3 pula adanya kita kata B bapa. Lepas tu dekat sini tengok dia ada datuk. Lain-lain yang dekat atas nombor 1 sampai nombor 5 datuk. Kalau kata ada datuk, dia tak menghijabkan mereka ni. Tapi kalau untuk seibu, apabila adanya datuk, maka kita kata pada ketika itu K3 dan A3 adalah dihijabkan ataupun mahjub lah. Boleh. DB yakni datuk bagi bapa, AL anak lelaki, AP anak perempuan, lepas tu CL yakni cucu
laki-laki, lepas tu kita ada CPAL, yakni cucu perempuan daripada anak laki-laki. Baik. Jadi kalau kita tengok balik pada muka surat 10 lah. Kalau ikut muka surat 10 lah, yang mana dalam kitab tu ada yang ni je lah. Kalau rajin nanti tulis lah kat sini, tulis balik simbol-simbol dia. Okay, baik. Jadi setakat ni boleh ke? Setakat ni ada apa-apa, ada apa-apa nak tanya ke? Kalau tak jelas tolong bagi tahulah. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pada muka surat 10 yang malam ni yang kita nak bahaskan, yakni pada muka surat 10. Cuma ni macam mana kita nak ni? Rotate ke? Oh, tu. Okey, boleh. Oh, tak nampak. Gambar besar sangat. Kita bang. Tutup gambar sekejap. Okey, baik. Seterusnya kalau kita tengok pada muka surat 10, pada muka surat 10 pun sama juga boleh. Sama jugalah. Yakni kalau kita tengok dekat sini, kita tengok paling kanan sekali, yakni mereka di bawah ini ni, kata nombor 1 sampai nombor 11. Boleh sampai nombor 11 ni, yakni Baitul Mal lah. Lepas tu kalau ikut ada lagi. Contohnya apa? Contohnya kita kata mukti, yakni penghulu ataupun tuan bagi hamba. Mukti tak ada lah. Sebab zaman sekarang ni dah tak ada. Cumanya kita kena tahulah. Mukti dan juga muqtiqah, yakni untuk perempuan lah. Boleh muqtiqah dulu kat sini. Yakni yang untuk jadual hijab perempuan ni. Kalau mukti akan duduk pada jadual pihak lelaki ni. Baik, kalau untuk mukti dan muqtiqah, dia terhijab ataupun mahjub dengan adanya kita kata asabah. Yakni asabah binafsi. Apabila adanya asabah binafsi, maka pada ketika itu dia akan menghijabkan kita kata mukti dan muqtiqah, yakni penghulu bagi hamba, yakni penghulu lelaki dan juga penghulu perempuan. Tetapi tak ada dalam, buat masa sekarang ni tak ada dalam penghulu ni. Tetapi tak tahulah pada satu ketika nanti, andai kata tiba-tiba berlakunya peperangan, contohlah kita kata berperang antara orang Muslim, orang Islam dan juga dengan kafir. Contohnya kita kata kafir harbi lah. Contoh macam ni Israel, contoh berperang. Pada ketika itu, kalau kata kita dapat tawan orang kafir tu, kita bawa balik perempuan Israel, maka ataupun laki-laki Israel ke budak-budak ke, maka ketika itu adalah kita panggil orang tadi tu adalah hamba. Macam tu boleh. Maka masa tu akan berlakulah kita kata kehambaan lah, penghulu dan juga hamba. Boleh. Okey, baik habis. Lepas tu pula hamba dia tak boleh nak memiliki harta lah. Tapi dia boleh kahwin, cumanya tak boleh nak memiliki harta. Okey, baik. Lepas tu kalau kita tengok balik yang sebelah kanan, mereka di bawah ini, contoh kita ambil nombor 1. Mereka di bawah ini yakni jad, yakni datuk laki-laki, ataupun kita buat dengan simbol DL, datuk laki. Datuk laki-laki lah, daripada kita kata daripada bapak lah. DB lah, DB. Tak salah DB, minta maaf. DB, datuk laki-laki daripada bapak, pihak bapak. Okey, baik. Jadi datuk ni, mereka di bawah ini, ni datuk ni, kita tengok belah kiri pula, terhijab dengan sebab ada bapak. Bila ada bapak, maka datuk tak dapat, macam tu. Lepas tu kalau kita tengok nombor 2 pula, ibnu beni, yakni cucu lah ni, cucu laki-laki. Mereka di bawah ini, ni nombor 2 ni, cucu laki-laki ni, ibnu beni ni, apa tu kita tengok belah kiri, terdinding ataupun terhijab dengan sebab ada ibnu, dengan sebab ada anak laki-laki. Apabila adanya anak laki-laki, dia akan menghalangkan kita kata cucu laki-laki. Dan seterusnya kalau kata ada cucu yang peringkat ke bawah, yakni cicit bagi si mati, tapi dengan syarat ibnu tak ada lah, anak laki-laki tak ada. Kalau kata anak laki-laki ni ada, cucu dan cicit memang tak dapat lah terhijab. Tapi kalau contoh kita kata anak laki-laki ni tak ada, kemudian kita ada cucu dan cicit, maka cucu yang paling dekat dengan si mati, ataupun kita kata ibnu beni yang paling dekat dengan si mati, dia akan menghijabkan
Ibnu benih-benih. Tu kena 3 kali tu. Ibnu benih-benih. Last sekali bening. Ibnu benih-benih yakni cicit. Maka pada ketika adanya ibnu benih yakni cucu laki-laki si mati, maka dia akan menghijabkan cicit laki-laki. Macam tu boleh. Ibnu benih-benih. Kalau dalam kitab I'anah, ingat je masa mengaji dulu, dalam kitab I'anah adanya masalah, dia panjang lagi. Ibnu benih-benih. Dah sikit pening. Masa tu ustaz ngaji dengan Ustaz Nasrul Besut. Tu. Masa tu baru boleh-boleh apa nak boleh Arab, lepas tu mengaji tak apa kitab I'anah. Susah lah tu. Boleh. Macam tu. Baik. Dan seterusnya lah. Tak perlu nak baca lah ni. Panjang ni kalau nak ni. Dia sama je kalau kita dah tulis simbol pada muka surat yang mula-mula yang dulu saya beritahu tu, jadi dia tak ada masalah dah lah. Boleh. Maka sama jugalah. Mereka di bawah ini, kalau kita tengok nombor 3, mereka di bawah ini yakni syakik ataupun kita buat dengan simbol of, yakni saudara lelaki si ibu sebapa bagi si mati. Lepas tu kita tengok belah kiri, terdinding ataupun terhijab dengan sebab ada ibnu pula, dengan sebab ada abu yakni bapa, ibnu anak lelaki dan ibnu beni yakni dengan ada cucu. Jadi kita faham. Kalau untuk syakik ni yakni hawashi lah. Kena ingatlah yang dulu tu. Bila kita sebut hawashi yang di tepi, furuk yang ke bawah dan usul atas. Jadi apabila adanya kita kata usul dan juga furuk, maka pada ketika itu hawashi ni tak dapat, yang tepi ni dah tak dapat. Boleh. Sebab itulah kalau kata apabila matinya contoh mak ayah kita, mati mak ayah kita, mak ayah kita ni adanya anak laki-laki, anak laki-laki lah lebih lagi. Apabila adanya anak laki-laki, kemudian ada anak perempuan. Okey, lepas tu pula contoh kita kata ada lagi usul, tapi kalau kata tak ada usul pun tak apalah. Maksudnya ada furuk, maksudnya mak ayah kita ni apabila dia meninggal, adanya kita anak laki-laki ataupun anak perempuan, maka pada ketika itu orang yang di tepi, yakni pakcik dan makcik kita dah tak boleh nak ambil harta dah. Boleh. Tapi kalau kata tak ada anak laki-laki, boleh ada kemungkinan untuk dapat lagi lah. Kita tengoklah pula macam mana kan. Tapi kalau kata adanya anak laki-laki dan anak perempuan, automatik yang di tepi, yang kita kata hawashi ni, syakikoh, ataupun kita kata akhun li'ab ataupun akhun li'um, ukhtun li'ab ataupun ukhtun li'um, maka semua sekali tak dapat. Macam tu boleh. Jadi tak boleh lah kalau ikut nak buat drama Melayu, tak boleh lah. Okay, baik habis. Tapi macam itulah kadang-kadang apabila matinya seseorang ini, sebab tu kita mengaji faraid ini adalah salah satunya juga di samping kita kata antara ilmu yang pertama-tama sekali diangkat oleh Allah Ta'ala, kita kata sebab tu kita kena mengaji. Sebab apa? Sebab ini adalah antara ilmu yang paling awal sekali diangkat. Dan diangkat macam mana, yakni dengan dimatikan kita kata alim ulama, tok guru, ustaz-ustaz yang mana kita kata mahir bab faraid. Nanti dibek. Okay, selepas itu kenapa kita pentingnya ilmu faraid walaupun kita kata ilmu fardu kifayah, tapi dia boleh jadi jatuh tangga fardu ain. Contoh pada satu kawasan tu tak ada orang nak mengaji ilmu faraid, ustaz pun tak ada, maka ketika itu wajib fardu ain dah untuk kita mengaji. Apabila kita pun dah mahir, maka terangkat dah hukum tu, jadilah balik kepada fardu kifayah. Macam tu. Okay, baik. Lagi sebab apa kena mengaji adalah untuk kita nak mengelakkan untuk jadi kes-kes seperti ini, yakni orang yang tak sepatutnya tuntut, dia tuntut, dia tak dapat tapi dia nak. Yang ni yang kita tak nak. Boleh. Lepas tu pula kalau contoh lagi ahli waris pun, kita kata contoh ahli waris yang tak tahu ke, ataupun ada yang ahli waris ni kecil lagi. Contoh ada anak tapi kecil lagi, orang lain dah makan, tu makan harta dengan jalan tak sebenar tu, kita kata dekat dalam kubur ke kat akhirat nanti teruk lah akan diseksa sebab makan harta orang. Boleh. Seperti mana hadis Nabi, la yadkhulul jannata lahmun ratami haram, tak akan masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada yang haram. Boleh. Tak akan masuk ke dalam syurga. La yadkhulul jannata, tak masuk dalam syurga sama sekali lah kita kata. Lahmun ratami haram, ini orang yang memakan daripada, kita kata contoh daripada yang sumber-sumber yang haram.
tak masuk syurga. Jadi yang tu kita tak nak lah tu. Jadi kita kena jagalah. Boleh. Itulah salah satunya. Boleh. Tapi kalau ikut faraid ni boleh juga kalau kata si mati, tiba-tiba ada seorang yang mati, contoh si mati ada anak, anak-anak pula semuanya bagus, sepakat, mari kita bagi sama rata. Tu lain cerita. Tapi andai kata ada seorang tak reda ataupun tak mau, aku tak nak lah bagi sama rata, kenapa pula? Contoh anak lelaki, contoh orang tu anak lelaki, dia tahu, aku ni matang sobah ni, ambil banyak ni, kau bagi sama rata sikit lah. Jadi pada ketika itu kena ikut faraid balik lah. Lepas tu kalau kita nak salahkan dia tak boleh lah, sebab memang kita kata hak dia lah. Hak dia, kalau ahli fardu hak dia nilai yang fardu tu. Kalau untuk ahli asabah adalah dengan dia makan kesemua ataupun makan seberapa baki daripada fardu, ataupun silat-silat hari bulan tak dapat. Silat-silat hari bulan tak dapat. Okey, baik, habis. Jadi untuk jadual ni pun dah ada dah sebenarnya. Nanti kalau ni saya share lah nanti. InsyaAllah saya share dululah yang dalam, kita kata yang beli kitab dulu dalam grup tu. Yang ni yang dah ni dah lah. Okey, baik. Okey, baik. Macam tu. Jadi jelas ke setakat ini macam mana? Ke sangkut. Saya takut sangkut ni sebab tengok line pun tak berapa nak comel ni. Minta maaf lah. Baru-baru ni okey line. Laju cuma tiba-tiba dia nampak macam slow pula line. Okay, baik. Jadi kita habis dah yang untuk masalah hijab dah. Hijab untuk pihak perempuan dan juga hijab untuk pihak laki-laki. Baik, tapi kalau contoh kita nak buat, contohlah kita nak buat untuk lebih faham, kita buat contoh. Okey, baik. Okey, baik. Jadi kalau kita kata untuk hijab lah, kita buat contoh sikit lah. Kita buat satu untuk kita buat contoh untuk pihak laki-laki dan juga kita buat contoh untuk pihak perempuan. Baik. Contoh, kita ada mayat, kita ada si mati. Baik, saya lebih suka buat macam ni. Maksudnya, apabila kita belajar ilmu faraid, contoh dalam kitab I'anah Nahi ke, ataupun kita gunakan dalam kitab, kita guna kitab Cahaya Mestika ke, ataupun kita guna kitab antara lagi kitab faraid, kitab dalam kitab matlab pun ada, cuma kalau kita kata kitab khusus lah, kitab khusus, antaranya lah yang mana saya dah ada kat dalam tangan. Contoh I'anah Al-Mutafakirin, boleh. Ini pun kitab faraid yang mana karangan yakni himpunan lah, dia himpunan daripada dua kitab kan ikut ni. Boleh, dia ada dua kitab dalam ni, yakni I'anatul Mutafakirin dengan juga Kifayatul Ba'is. Dalam kitab ni ada dua lah, dihimpun dua. Boleh, yakni salah satunya adanya kita kata kitab Kifayatul Ba'is. Kitab Kifayatul Ba'is ni pun faraid jugalah. Lepas tu ada lagi satu Ghayatul Takrib. Ini bukan Ghayatul Takrib ataupun kita kata Takribul Ikhwan ke apa, bukan. Ini adalah Ghayatul Takrib, yakni karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Ni pun kitab faraid juga.
Okay, baik. Jadi kalau dalam kitab-kitab faraid ini, kalau kita jumpa untuk masalah, kalau untuk peringkat permulaan, saya lebih syorkan kita gunakan haraf ataupun huruf rumus, kemudian kita buat bentuk gambar rajah ni. Ustaz Asror mungkin dia tak buat, dia buat terus dalam bentuk Ustaz Asror tu dia terus buat dalam jadual pengiraan. Tapi kalau untuk kita, saya syorkan kalau untuk peringkat permulaan kita buat gambar rajah dululah. Kita buat peta. Setiap kali ada masalah kita buat peta. Yang ni macam kita kata pada muka surat, pada muka surat sebelah ni. Ni peta ni. Jadi buatlah peta ni. Maksudnya kita tulis yang mana ada sahajalah, bukan kita tulis semua. Yang ni kita tulis yang mana sahaja yang ada. Daripada sini nanti kita nampak. Contoh untuk kita kata hawashi yang ke tepi. Hawashi ni selagi mana ada furuk ke bawah, anak-anaknya ada pihak laki-laki lah, anak laki-laki, cucu laki-laki, maka hawashi tak dapat. Dan juga kita kata bawah hawashi ni lagi tak dapat. Sama juga dengan hawashi yang sebelah perempuan pun tak dapat juga. Macam tu. Boleh. Kita kata apabilanya ada yang paling dekat dengan si mati, contoh ada anak laki-laki, jadi yang bawah dia, contoh cucu laki-laki dan cucu perempuan tak dapat. Sebab apa? Sebab dia ada, anak laki-laki ni ada. Maksudnya, yang mana yang bersambung dengan mayat, seperti mana yang dalam dobik ataupun catatan dalam masalah hijab tu, apabila yang bersambung dengan, kita kata dengan ni lah, bersambung dengan mayat, contoh mana yang bersambung dengan mayat? Anak laki-laki, anak perempuan, suami, isteri, lepas tu pula bapa, ibu. Ini kita kata bersambung terus dengan si mati. Tapi kalau kata A1, A2, A3, K1, K2, K3 tu kalau dalam jadual ni nampak macam bersambung. Kalau macam ni kita nampak macam bersambung, tetapi dia bersambung dengan siapa? Contoh A1, dia bersambung dengan bapa dan ibu ni. Boleh? Macam tu. Apa pula kalau kata muktib dan muktikoh. Dia memang nampak macam bersambung, tapi sebenarnya dia tak bersambung dengan mayat. Dia orang yang suku sakat. Cumanya kita kata dengan sebab kehambaan, kat situlah tersangkutnya antara penghulu dan juga hamba. Boleh. Jadi saya lebih suka untuk peringkat permulaan ni sebab inilah cara saya pengalaman dalam mempelajari ilmu faraid ini daripada daripada peta ni, yakni daripada Ustaz Hasan Bilal. Tu guru saya lah dalam ilmu faraid. Saya belajar ni, yakni tiap-tiap malam Khamis. Malam Khamis tu sepatutnya ada usrah untuk pelajar-pelajar utara. Masa tu saya pergi mengaji ni lah, ilmu faraid ni. Kita belajar peta ni dulu. Dengan peta ni lah saya faham, dan juga dengan alhamdulillah dengan harap rumus ni jugalah saya faham faraid. Okey, baik. Okey, contohlah kalau kita buat jadah, kita ambil jadual pada muka surat 9 tu, kita buat contoh, buat nombor 1 jadah. Okey, baik. Kalau kita tengok nombor 1 ni, yakni Ummu Ummin ni. Ummu Ummin, ataupun saya terus buat dalam haraf rumus je lah. Ibu. Kalau tak buat budak tak apa kan. Buat budak tak apalah. Okey, lepas tu kita adanya jadah, yakni nenek lah. Yakni ni kita kata ni apa no. Okey, baik, ini ummun. Saya tengok dulu. Ini adalah ataupun kita kata jadah. Jadah. Kalau jadah saja maksudnya jadah untuk bagi ibu lah. Kalau kata jadah di yakni sebelah bapa. Okey, baik. Kalau kata macam ni, baik, kalau kata macam ni, yang mana kita kata yang dekat dengan si mati, kalau kata hidup lagi, contoh macam ibu. Ibu dia bersambung dengan mayat, dengan anak dia lah. Jadi apabila ibu ada, orang yang atas daripada dia, contoh nenek.
Maka pada ketika ini nenek ni tak dapat. Dia terhijab, dia mahjub. Dan ibu ni dapat. Macam tu. Okey, baik. Tapi kalau untuk kita kata jadah li up, jadah li up ni bagi datuk lah. Kita kata bagi bapak. Contoh, ada bapak. Okay, baik, betul bapak ni dia ada mak. Mak tu nenek lah. Boleh. Yang ni jadah li up ataupun umun li abin. Macam tu boleh. Okey, yang ni maksudnya yang ni kita panggil umun abin ataupun jadah li abin. Ni abun bapak. Okey, baik. Ini kita panggil maaf tulisan tak lawa. Okey, baik. Maka pada ketika ini jadi nenek kita kata kalau dalam Arab dia apa? Jaddatun min jihatil abi ya. Jelah. Wal jaddatu min jihatil abi. Kalau kita tengok pada muka surat 8. Boleh. Muka surat 8 tu kita tengok soal yang kedua, soal yang ada satu soal je. Boleh. Jadi kat situ adanya pada baris berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang ke-6 pada muka surat 8 dalam kitab I'anah An-Nahid, dalam bab ni lah, bab hajibin. Kalau kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang ke-6 daripada bawah adanya wal jaddatu min jihatil abi. Inilah. Mana ni? Bapak. Kita ada mayat, bapak bagi mayat, ibu ataupun nenek bagi si mati lah. Tapi belah bapak. Baik. Jadi kita kata nenek ni, kalau contohlah kita buat ada 4 ni sekarang ni. Bapak ada, ibu pun ada, nenek ataupun ummu ummin pun ada, ummu abin pun ada. Boleh. Ataupun kita buat kalau ni N ni kita buat NIV lah. Mana dia? Yang ni kita buat sebagai NIV. Kalau yang ni kita buat NB. Okey, baik. Kalau kita tengok dalam jadual hijab pada muka surat 9, nombor 1, kalau jaddah yakni ummu ummin dengan disebab kita kata adanya ibu, maka dia tak dapat. Tapi kalau kita kata jaddah yakni sebelah bapa, jaddatu min jihatil abi, maka apabila kita kata adanya ibu ataupun bapa, tapi dalam masalah kita buat contohnya adanya kedua-dua sekali. Jadi apabila ada kedua-duanya sekali, maka jaddah betul ataupun kita kata ummu abin lah, maka pada ketika itu tak dapat. Ni tak dapat. Boleh. Bapak dapat lah. Bapak dapat. Boleh. Ataupun kalau contoh lain kita buat macam mana? Kita ada mayat. Okay, baik. Contoh bapak tak ada. Kemudian kita kata nenek ada. Tapi ibu ada. Maka pada ketika ini ibu dia akan menghijab nenek yang daripada sebelah bapak ni. Yang ni tak dapat. Maka ibu dapat. Macam tu. Boleh.
Jadi harapnya boleh lah tu. Kalau kita buat lagi contoh, kita ambil contoh pada muka surat 10 pula. Contoh kita ambil yang nombor 1 tu macam kita sebut dah. Maksudnya kalau kata adanya bapak orang kita datuk lelaki. Kena pandang dulu. Sekarang ni kita buat pihak laki-laki yang mana kita kata pada muka surat 10. Contoh, sekarang ni adanya bapak. Kemudian bapak ni dia ada ayah dia lah. Dan ini datuk bagi si mati. Okey, masalah ni bersama. Kalau kita tengok nombor 1, apabila adanya bapak ni ada, maka datuk terhijab. Maka datuk tak dapat. Bapak yang dapat. Dia macam tu lah. Ataupun kita kata datuk dan ke atas. Maksudnya dia ada tok, nyang. Contoh dia ada nyang. Misalnya kita kata ada bapa. Contoh ni. Bapa ada mayat. Ni adanya kita kata contoh kalau kita kata bapa tak ada lah. Okey, bapa tak ada. Tapi dia ada datuk. Kemudian datuk ni ada lagi. Ayah dia ada lagi. Boleh. Maka kat sini kita kena bezakan sikit lah. Kena bezakan sikit, kita buat 1-2 lah. Tapi bukannya 1-2 maksudnya si ibu sebapak, bukan. Boleh. Kat sini kita buat dengan simbol D1. Kat sini kita buat simbol D2. Okey, baik. Jadi yang ni kita kata sama macam cucu lah. Yang mana yang dekat dengan mayat, dia akan menghijabkan yang jauh daripada mayat. Contoh, datuk nombor 2 D2 ni tak dapat sebab apa? Sebab D1 ni ada. D1 akan dapat, D2 tak akan dapat. Okay, baik. Jadi harap-harapnya boleh faham dah tu. Habis dekat situ. Okey, baik. Jadi okay, baik. Kalau kita tengok jadual jadual hijab ni tak ada apa dah lah. Boleh jadual hijab ni nanti lah. Ada dah kat sini ni, sebenarnya ada dah. Baik. Seterusnya yakni pada muka surat kalau ikut dalam kitabnya ada sampai last sekali jadual lah kan pada muka surat sebelah. Okey, baik. Jadi kalau muka surat sebelah ni kalau boleh sebenarnya kena belah lah. Comelnya belah tengah. Lepas tu belah kanan pihak laki-laki tulis pihak laki-laki dan juga belah kiri tu pihak perempuan. Bila belah tengah macam mana saya lah. Saya dah belah apa? Kita kata belah tengah. Belah tengah siap-siap. Boleh. Pihak laki dan pihak perempuan. Okey, baik. Okey, lepas tu kalau nak sebutnya balik, kita tengok pada muka surat 2 lah. Boleh saya baca je lah. Baik. Kalau untuk muka surat 2 ataupun kita baca ikut nombor ni, nombor yang dalam kitab ni. Tapi saya tak susun ikut susunan kalau ikutnya ni. Boleh. Sebab kita kata untuk asabah yakni untuk belah laki ni dia ada susunan dia. Yang kita kata tertib untuk terima asabah. Tapi saya tulis nombor je lah. Okay, baik. Kalau untuk 1 titik AL yakni anak laki-laki ataupun ibnu. Kemudian kita ada CL yakni nombor 2 ni, titik 2 ni CL yakni cucu laki-laki ataupun
Ibnu Beni. Okay, baik, lepas tu kita ada A1 dengan nombor 3 lah. Nombor 3 titik ni A1 yakni Syakib, yakni saudara laki-laki si ibu sebapa. Okay, baik, lepas tu kita tengok ke tepi dulu. Lepas tu nombor 3, nombor 4. Nombor 4 A2. A2 ni kita kata akhun liab, yakni saudara laki-laki sebapa. Lepas tu kita ada A3 yang nombor 5 ni A3 yakni akhun lium, yakni saudara laki-laki seibu. Tapi kita kena ingat apabila kita sebut macam tu, saya tak sebut lah bagi si mati. Kita kena ingat setiap kali kita sebut ahli ni, kita kena idofat ataupun kita kena sandarkan dengan si mati, yakni anak laki-laki si mati, cucu laki-laki si mati. A1 ni saudara laki-laki si ibu sebapa si mati. Lepas tu kita ada A2 yakni saudara sebapa bagi si mati. Dia sama bapa. Lepas tu kita ada A3 yakni saudara laki-laki seibu dengan si mati. Boleh. Okey, lepas tu kita ada lagi nombor 6 yakni anak laki-laki ataupun kita buat dengan simbol AL-A1 yakni anak laki-laki ataupun kita kata macam mana, apa tu, ibnu akhun Syakib. Macam tu kalau Arab dia. Kalau AL-A2 yakni ibnu akhun liab. Macam tu. Okey, lepas tu kita ada nombor 8 S ni suami. Lepas tu kita ada nombor 9 TH yakni mukhti ataupun kita kata tuan hamba lah, nombor 9. Okey, lepas tu kita ada, kalau tengok atas tadi, nombor 10. Nombor 10 B yakni bapa ataupun abun. Lepas tu kita ada yang ke tepi. Ke tepi ni yakni saudara ni lah, saudara bagi bapa, adik-beradik dengan bapa lah. B1 yakni amun, yakni untuk laki-laki lah. Amun Syakib. Lepas tu kita ada B2 yakni amun Syakib liab. Saudara ataupun pakcik ataupun adik-beradik laki-laki bagi apa, adik-beradik laki-laki ataupun kita kata pakcik bagi pakcik sebapa bagi bapa si mati. Macam tu, panjang sikit. Ataupun kalau Arab dia amun Syakib liab. Boleh. Lepas tu kita ada anak dia lah, anak bagi kedua-dua ni lah. Kalau nombor 13 ni ibnu baik, minta maaf internet putus. Baik. Jadi habis untuk pihak, kita kata pihak laki-laki lah. Okay, baik, untuk sikit lagi lah, okey, tak okey. Minta maaf lah, terputus tadi, internet terputus. Okey, baik, sikit lagi. Lepas tu kita adanya D. D ni datuk laki-laki, kita kata daripada bapak lah, bagi si mati. Kita buat nombor 15 ni dengan D. Baik, lepas tu kita adanya sebelah perempuan, pihak belah perempuan yakni belah kiri, belah kanan laki-laki. Okey, baik. Okey, lepas tu mayat kita ada ke bawah yakni AP nombor 1. AP yakni anak perempuan. Lepas tu kita ada bawah dia CP yakni cucu perempuan daripada anak laki-laki bagi si mati lah, bagi mayat. Okay, baik, nombor 2. Lepas tu kita tengok nombor 3 yakni K1. Lepas tu kita pilih ada K2 dan K3 yakni ukhtun ataupun kita kata syakikah lah, ataupun ukhtun syakikah pun boleh. Syakikah pun boleh yakni saudara perempuan seibu sebapa. Lepas tu kita ada K2 yakni saudara perempuan sebapa ataupun kita panggil dengan ukhtun liab. Lepas tu kita ada K3 yakni saudara perempuan seibu ataupun kita panggil dengan ukhtun lium. Okey, baik. Lepas tu kita ada IS yakni isteri. Isteri ni boleh berbilang lah kalau ikutnya. Boleh mati suami, contoh tinggal isteri ada 2, 3, 4 contoh, berbilang, maka kena kongsi lah. Boleh isteri. Tapi suami tak boleh. Kalau kata isteri mati tinggal suami, dia tak boleh jadi 2, 3 lah, mesti 1 je suami. Macam tu. Baik, lepas tu kita ada PH, nombor 7 PH. PH ni puan hamba ataupun muqtiqah. Macam tu.
Baik, lepas tu kita ada IB, yakni ibu bagi mayat, ibu bagi si mati. Lepas tu kita ada ke atas. Ibu dia ada nenek ataupun ibu dia. Ataupun ummu ummin. Boleh. Jadi ummu ummin nombor 9 ni, nenek. Nenek bagi ibu lah. Lepas tu pula kita tengok lagi satu nombor 10, yakni nenek bagi si mati tapi belah bapa ataupun ibu bagi bapa ataupun kita panggil dengan ummun abid. Akibat abid. Tu untuk pihak perempuan. Lepas tu kita ada lagi contohnya ansobah. Ansobah tak masuk dalam ni. Ansobah pun ambil juga. Apa? Baitul Mal, minta maaf. Baitul Mal. Baitul Mal pun ambil juga. Okay, baik. Baik, jadi habis takat tu dululah. Internet pun tak berapa nak tak berapa nak memberi kerjasama. Minta maaf lah. Baik, insyaAllah kita jumpa pada esok hari. Mungkin tengoklah macam mana, mungkin ubah tempat dah kot. Kelas pun. Sebab internet tak berapa nak ni duduk dalam bilik. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi pada malam esok. Wallahu'alam, yang baik tu datang daripada Allah, yang lemah tu mungkin daripada kelemahan diri saya. Dan mungkin cara penyampaian ataupun penerangan tu tak berapa nak sampai lah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna 'ilma. Allahumma fakih fid din wa 'alim ta'wil waj'alna min ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyyi ummi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi